Video kali ini kita akan mempelajari berkenaan dengan topik usaha penjimatan tenaga di dunia. Hai semua, kembali bersama dengan cikgu di dalam video PDBR Geografi dan cikgu ucapkan terima kasih kerana menjadikan video ini sebagai video pembelajaran anda di rumah. Jadi pada video kali ini, kita akan membincangkan topik 8.4 iaitu usaha penjimatan tenaga di dunia yang terdapat di dalam bab 8 iaitu di tingkatan 5 KSSM. So, mari kita mulakan. Baiklah, kita mulakan yang pertama iaitu usaha penjimatan tenaga ini kita boleh amalkan di rumah kediaman ataupun tempat tinggal kita. Sebab dia kenapa? Kawasan kediaman merupakan kawasan yang paling sesuai untuk kita pupukkan sikap menjimatkan tenaga. Menjimatkan tenaga apa? Sebab di rumah kita selalu gunakan tenaga elektrik dan juga air. Jadi antara langkah-langkah kita untuk menjimatkan tenaga tersebut ialah membasuh pakaian dalam mesin basuh dengan muatan yang penuh. Jangan basuh alang-alang. Kita basuh, mungkin kita boleh kumpul dalam masa sehari ataupun 2 hari dan kita basuh sekali supaya dia akan menjimatkan tenaga elektrik dan juga air. Jadi yang kedua ialah membina reka bentuk bangunan yang memudahkan pencahayaan semula jadi bagi mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Pastikan di rumah kita jendela dia sentiasa dibuka dan juga langsir dia sentiasa dibuka supaya pencahayaan kita di rumah agak baik dan kita akan mengurangkan penggunaan lampu dan sekaligus kita akan mengurangkan penggunaan elektrik. Berikut merupakan 5 langkah yang kita boleh amalkan untuk menjimatkan tenaga elektrik di rumah. Iaitu yang pertama, pastikan mentol yang kita gunakan itu ialah mentol jenis jimat elektrik iaitu mentol jenis LED. Untuk penghawa dingin pula, pastikan penghawa dingin anda mempunyai kuasa kuda yang betul. Yang ketiga pula, televisyen. Jika tidak menggunakan ataupun menonton televisyen, pastikan switchnya ditutup. Lepas tu yang kelima pula, sama seperti televisyen tadi, komputer kalau tidak digunakan, pastikan dia ditutup switchnya dan dicabut plugnya. Dan yang kelima, yang terakhir, pastikan switch elektrik yang terdapat di bilik-bilik yang tidak digunakan ditutup juga untuk menjimatkan tenaga elektrik. Dan sebagai tambahan, semasa kita membeli peralatan elektrik, pastikan kita cek stiker yang warna merah dan yang ada bintang seperti yang di sebelah cikgu ini untuk memastikan kadar penggunaan elektrik di rumah. Usaha penjimatan tenaga di rumah tadi kita juga boleh amalkan di tempat kerja ataupun di bangunan kerajaan, di mana yang pertama sama juga seperti di rumah tadi, kita tutup dan juga kita cabut switch selepas kita gunakan. Yang kedua pula, kita gunakan peralatan elektrik yang jimat tenaga seperti lampu LED seperti contoh yang terdapat di sebelah cikgu ini. Yang ketiga pula, menetapkan suhu alat penghawa dingin pada suhu 24 darjah Celsius ataupun menggunakan teknologi inverter. Jadi penggunaan teknologi inverter ini juga boleh membantu kita menjimatkan elektrik di kawasan tempat kerja kita. Jadi berikut merupakan amalan yang anda boleh amalkan ataupun praktikkan apabila anda berada di tempat kerja ataupun bangunan kerajaan. Jadi apabila anda adalah orang yang tahir, pastikan switch lampu dan penghawa dingin dimatikan. Yang kedua, peralatan elektrik dan komputer telah dimatikan. Dan yang ketiga, tingkap pintu bilik pastikan dia ditutup dan berkunci. Dan yang terakhir, pastikan pintu utama telah dikunci sebelum kita beredar. Baiklah, selain daripada kita menjimatkan tenaga elektrik dan juga air, petrol juga kita harus jimatkan penggunaannya. Ini kerana petrol merupakan bahan yang boleh mencemarkan udara. Jadi kenderaan bermotor merupakan punca utama berlakunya pencemaran udara tersebut disebabkan oleh kenderaan bermotor ini menggunakan pembakaran bahan api fosil yang akan membebaskan gas-gas seperti karbon dioksida dan juga karbon monoksida ke udara. Jadi antara langkah-langkah untuk kita mengatasi masalah ini ialah yang pertama, kita boleh menggunakan kenderaan hybrid dan kenderaan solar bagi menjimatkan penggunaan petroleum. Dan yang kedua pula ialah menggunakan pengangkutan awam seperti LRT, komuter dan juga monorail yang lebih mesra alam dan boleh mengurangkan kesesakan lalu lintas. Dan yang ketiga pula ialah
berkongsi kenderaan ke tempat kerja bagi mengurangkan penggunaan kenderaan sendiri. Jadi, berikut merupakan kenderaan-kenderaan yang boleh membantu kita untuk menjimatkan penggunaan petroleum. Yang pertama ialah kereta solar yang menggunakan cahaya matahari untuk bergerak. Yang kedua pula ialah pengangkutan pintar yang cikgu sebutkan tadi, iaitu komuter, LRT dan juga monorail. Dan yang ketiga pula ialah kereta hybrid. Kereta hybrid ini ialah kereta yang paling istimewa di mana kereta ini menggunakan dua jenis bahan, iaitu menggunakan sedikit petrol dan juga menggunakan tenaga elektrik untuk bergerak. Usaha penjimatan tenaga yang seterusnya pula kita boleh amalkan amalan kita semula. Ini kerana amalan kita semula ini boleh membantu kita untuk menyelamatkan bumi daripada timbunan sampah dan juga sisa-sisa domestik. Antara contoh-contoh yang kita boleh amalkan dalam amalan kita semula ini ialah mengamalkan konsep 3R, iaitu R yang pertama reduce, kita kurangkan, R yang kedua kita reuse, kita gunakan semula, dan R yang ketiga pula recycle, kita kitar semula. Jadi untuk yang kedua pula kita mengita semula bahan-bahan buangan yang kita selalu buang seperti kertas, plastik, tin, botol dan juga logam. Pasti anda yang berada di luar sana tertanya-tanya apakah kepentingan kita semula. Jadi berikut merupakan kepentingan kita semula yang kita selalu amalkan. Yang pertama, kita akan membantu mengurangkan pencemaran alam. Yang kedua pula, dia akan membantu membuka industri dan juga sumber yang baru. Yang ketiga pula, ekosistem akan menjadi lebih stabil. Seterusnya pula, antara kepentingan yang lain ialah kita boleh menjimatkan perbelanjaan kita. Yang kedua, memelihara sumber alam semula jadi. Dan yang ketiga, kita akan menjamin kelangsungan generasi manusia pada masa yang akan datang. Baiklah, semasa kita ingin menjalankan kita semula, apakah bahan yang boleh kita semula? Jadi berikut merupakan panduan untuk kita mengasihkan bahan-bahan yang kita boleh kita semula. Yang pertama iaitu tong yang berwarna biru. Jadi tong yang berwarna biru ini adalah untuk bahan-bahan seperti kertas, iaitu yang pertama majalah, yang kedua surat khabar, yang ketiga buku, yang keempat pula ialah kotak cardboard. Untuk yang seterusnya pula ialah tong yang berwarna jingga. Jadi tong yang berwarna jingga ini adalah untuk dua bahan. Yang pertama ialah untuk plastik. Plastik adalah terdiri daripada botol plastik lut sinar dan ataupun berwarna. Yang ketiga pula ialah aluminium. Untuk aluminium pula ialah terdiri daripada aluminium seperti tin minuman dan juga tin makanan. Dan untuk tong yang terakhir pula ialah tong yang berwarna coklat adalah untuk kaca. Bahan-bahan kaca, iaitu bahan-bahan kaca terdiri daripada kaca lut sinar ataupun berwarna, botol minuman, botol vitamin dan juga botol kosmetik. Jadi itu adalah panduan-panduan untuk kita menyusun bahan-bahan yang kita ingin kita semula. Untuk usaha penjimatan tenaga yang terakhir pula ialah kita boleh gunakan sumber alternatif. Terdapat banyak sumber alternatif yang kita boleh gunakan untuk menjimatkan penggunaan tenaga. Antaranya adalah sumber alternatif seperti berikut. Yang pertama ialah kita gunakan tenaga solar untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi bagaimana dengan memasang panel solar di bumbung rumah kita. Yang kedua pula ialah kita gunakan tenaga angin melalui kincir angin yang dapat menghasilkan tenaga elektrik. Yang ketiga pula ialah kita gunakan tenaga ombak yang dijana melalui pemasangan peranti jana kuasa ombak di kawasan laut. Jadi berikut merupakan gambaran sebenar bagaimana rupa bentuk sumber alternatif yang cikgu katakan tadi. Yang pertama ialah tenaga solar yang kita boleh pasangkan di bumbung. Yang kedua pula ialah tenaga ombak, iaitu tenaga ombak ini memerlukan peranti khas untuk menjanakan tenaga elektrik dengan menggunakan tenaga ombak. Iaitu yang ketiga pula ialah tenaga angin, menggunakan kincir angin yang moden untuk menghasilkan ataupun untuk menukarkan tenaga angin bertiup tadi kepada tenaga elektrik. Jadi begitulah tadi pembelajaran berkenaan dengan usaha-usaha yang kita boleh amalkan untuk menjimatkan tenaga elektrik. Jangan lupa catatkan nota-nota yang cikgu berikan tadi dan sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Cikgu Elvin di sini signing out.